Baik, kita ke majlis dengan baca kitab ila hadatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kiram ashab izam syafaq Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidu'an jahilin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mati semua sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat. Alhamdulillah kita selesai solat zuhur sama-sama, solat berjemaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan ibadah kita. Jadi di kesempatan ini kita ambil sesi tazkirah daripada kitab yang kita bahas sebelum ini, adalah kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah. Tazkirah adalah peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang telah meninggal dunia dan juga urusan-urusan akhirat. Jadi pada petang ini insya-Allah kita sambung sedikit lagi berkenaan dengan tajuk yang pertama itu, tajuk yang ketiga, bab zikril maut wa istidad lahu. Bab pada menyatakan mengingati kematian dan juga persiapan kepada kematian tersebut. Disebutkan dalam kitab ini, dia kata Kana Umar ibnu Abdul Aziz adalah Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz, salah seorang daripada khalifah Bani Umayyah. Dia kata yajtamu ulama wa yatazakkaruna al-maut wal qiyamah wal akhirah wa yabquna hatta ka'anna baina aydihim janazah. Adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, adalah dia menghimpunkan para ulama. Dia suka menghimpunkan para ulama, dan dalam majlis para ulama tadi wa yatazakkaruna al-maut, mereka selalu menyebut tentang bab-bab kematian, bab-bab ataupun cerita-cerita atau kisah-kisah tentang kematian. Kemudian mereka juga cerita tentang wal qiyamah, cerita bab-bab tentang kiamat, wal akhirah dan juga akhirat. Wa yabquna, dan mereka menangis. Mereka menangis bila buka cerita-cerita tadi, lalu mereka menangis. Hatta ka'anna baina aydihim janazah, seolah-olah seperti ada di depan mereka itu jenazah. Seolah ada di depan mereka itu jenazah ataupun orang yang matilah. Jadi antara metode ataupun kaedah yang boleh pakai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz supaya di kalangan menteri-menteri dia ataupun sahabat-sahabat dia, supaya mereka ini selalu beringatlah tentang alam akhirat ataupun kematian, hari kiamat dan sebagainya. Kerana hakikatnya kita ni semua akan menempuh kematian, cuma macam mana keadaan dan cara kematian itu terpulang pada masing-masing lah, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga kita digalakkan waktu itu, kalau seandainya kita ada ahli keluarga, kan, kita ada kumpulan-kumpulan usrah dan sebagainya, kan? Ya, jadi kita boleh buka cerita tu dalam program tersebut. Bukan hanya kita bercerita tentang perkara-perkara lain, perkara-perkara syarak dan sebagainya, kita juga boleh cerita berkenaan dengan bab-bab tentang kematian ini. Baik, seterusnya waqala Abu Naim, telah berkata Abu Naim, kana Sauri iza zikrul maut, iza zakaral maut la yantafi'u bihi ayyaman. Fa isu ila an syai'in qala la adri
Wa qala Asbad zukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fa usanni alaihi wa qala kaifa zakaruhu lil maut falam yazkur zalika anhu fa qala ma huwa kama taqulu. Telah berkatalah Abu Naim adalah Sufyan Al-Thawri apabila dia teringat kepada kematian, nescaya tidak akan memberi manfaat pada dia pada hari itu dan juga hari-hari seterusnya. Maksudnya dia merasakan hidupnya itu kosong. Dia merasakan hidupnya itu kosong kerana tertumpukan kepada kematian. Walaupun masa itu mungkin dia buat benda-benda tentang bab-bab dunia, urusan-urusan pekerjaan dan sebagainya, tetapi dia rasakan macam bukan seperti berpijak di bumi yang nyata lah, seolah macam bukan berpijak di bumi yang nyata. Kenapa? Kerana dia fokus pada bab-bab alam akhirat. Itu Sufyan Al-Thawri, tuan-tuan. Iza zukiral maut lam yanfa' bihi ayyaman. Apabila disebut tentang kematian, cerita bab kematian ni, saya dia tidak beri manfaat pada dia beberapa hari dalam hidup itu. Dia rasa macam kosonglah kehidupan dia. Kemudian apa isu ila syai'in, dan apabila ditanya kepada dia tentang sesuatu perkara, maka dia jawab la adri ladhi, aku tak tahu. Dia tak tahu. Kenapa? Kerana dirinya fokus pada apakah persiapan dia untuk akhirat. Macam mana keadaan dia besok di akhirat? Macam mana keadaan dia alam kubur dan sebagainya? Bagaimana nanti dia boleh tak jawab soalan-soalan para malaikat kata yang dalam kubur kan, yang akan bertanya pada dia, boleh tak menjawab persoalan tersebut. Itulah yang dia merasakan seolah macam tidak berpijak di bumi yang nyata ketika dicerita pada dia tentang bab kematian ini. Kemudian telah berkata Asbad, satu hari disebutkan di sisi Nabi SAW seorang lelaki. Satu hari ada seorang lelaki yang lain menceritakan tentang seorang lelaki lain di sisi Nabi SAW. Maka kemudian dia memuji-puji lelaki tersebut. Maka berkatalah Nabi SAW, kaifa zikruhu lil maut, bagaimanakah peringatannya tentang kematian. Nabi tanya, macam mana persiapannya tentang kematian orang yang kamu puji-puji itu, orang yang kamu sanjung-sanjung itu. Ini nak cerita pada kita bahawa ada seorang lelaki, dia cerita tentang lelaki lain di sisi Nabi SAW, dan lelaki itu memuji-muji kelebihan-kelebihan yang ada pada lelaki itu. Maka lalu Nabi SAW menegur lelaki tadi, kaifa zikruhu lil maut, bagaimanakah peringatannya, persiapannya tentang kematian. Falam yazkur zalika anhu, maka tidak disebutkan sesudah demikian itu daripada. Maksudnya orang yang memuji-muji tadi pun tak dapat nak sebutkan bagaimanakah persiapan kawan ni tadi tentang bab kematian tadi. Kerana dia lebih memuji tentang kemungkinan puji tentang amalan-amalan dia, kebaikan-kebaikan dia, mungkin puji tentang harta-harta dia dan isteri dia yang cantik dan sebagainya, rumah yang besar, aset yang banyak dan sebagainya. Tapi lelaki itu tak cerita pun tentang bagaimanakah persiapan kawan itu tentang alam akhirat dia. Maka Nabi SAW menyebut, dia kata, ma huwa kama taqulun, tiadalah ia sebagaimana apa yang kamu katakan. Tiadalah ia sebagaimana apa yang kamu katakan. Maksudnya lelaki yang dipuji-puji itu kan, persiapannya dalam bab kematian ni fail lah, salah kata. Kuranglah persiapannya dalam bab kematian. Kenapa? Dia lebih dalam bab dunia, urusan dunia dan sebagainya, sampaikan dia terlupa dan terlalai lah persiapan dia itu. Baik. Kemudian telah berkatalah ad-daqi, man aksara min zikril maut akrama bi salasati asya. Ta'jul taubah wal qana'atul qalbi wa nasyatul ibadah. Telah berkatalah ad-daqi ataupun ad-daqa, dia kata man aksara min zikril maut, barang siapa yang banyak mengingati kepada kematian, maka diberikan kepadanya ataupun dianugerahkan padanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan salasati asya, dengan 3 perkara. Mana 3 perkara, tuan-tuan? Yang pertama, ta'jil taubah, bersegera bertaubat. Kan? Kalau sana dia
buat satu kesalahan atau kesilapan, kadang dia sengaja buat ataupun tak sengaja buat, baru dia terus direct minta ampun dan minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kesalahannya pada manusia, maka dia segera minta maaf pada manusia lah. Kerana hakikatnya kita ni memang tidak pernah sunyi daripada kesilapan dan juga kesalahan. Yang kedua, qana'atul qalbi. Qana'ah hati. Mana qana'ah ni? Maknanya qana'ah ni asalnya tunduk ataupun merendahkan hati. Qana'ah ni maksud merendahlah. Rendahkan hati dia, dia merasakan bahawa dia hidup dalam dunia ni tuan-tuan bukannya orang kata kekal, dan sifat dia pun lemah, lemah dan selalu buat silap dan salah sebagainya. Maka dia ada perasaan qana'atul qalbi, rendah hati terhadap kehidupan dalam dunia ini. Kemudian yang ketiga, wa nasyatatul ibadah, dan segar ataupun segar bugar dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulang semula, tentang barang siapa yang banyak mengingati kepada kematian, maka Allah Taala memuliakan dia dengan 3 perkara. Pertama, takjil taubat, bersegera bertaubat. Bila kata dia tahu dia buat silap dan salah, maka dia segera bertaubat kepada Allah Taala. Yang kedua, qana'atul qalbi. Qana'ah maknanya rendah hati ataupun cukup hati di dalam bab dunia ini. Kemudian yang ketiga, nasyatul ibadah, segar bugar dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian waqala Hasan Basri, telah berkata Hasan Basri, inna qauman alihatihim al-amani hatta kharaju min ad-dunya wa ma lahum hasanah, wa yaqulu ahaduhum inni ahsanu dhann bi rabbi wa kadzaba law ahsanu dhann la ahsanu al-amal, law ahsanu dhann la ahsanu al-amal. Telah berkatalah Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, sesungguhnya ada satu kaum tuan-tuan yang dilalaikan dengan sikap angan-angan, sehingga keluarlah mereka itu daripada dunia, wa ma lahum hasanah, sedangkan tiada bagi mereka itu kebajikan. Kosong kebajikan dia. Kenapa tuan-tuan? Kerana disibukkan dengan lalai dengan angan-angan dalam bab-bab dunia. Lalai ataupun banyak angan-angan dalam bab dunia, ataupun hanya berangan nak masuk syurga ataupun nak dapat pahala dan sebagainya. Tetapi pada dirinya itu kosong, tak ada apa-apa. Wa ma lakum hasanah, tiada bagi mereka itu kebajikan. Wa yaqulu ahaduhum, maka berkatalah salah seorang daripada mereka, inni ahsanu dhann bi rabbi, ya Allah, Tuhanku, semuanya aku ni banyak baik sangka kepadamu ya Allah. Tapi kenapa kami punya amalan ni kosong? Wa ma lahum hasanah, sedangkan bagi kami ini tidak ada kebajikan. Sedangkan kami ketika hidup kami dalam dunia, kami ini adalah orang yang selalu berbaik sangka kepadamu ya Allah. Kami suka berbaik sangka dengan ya Allah. Kan kita digalakkan selalu baik sangka dengan Allah Ta'ala kan. Jadi mereka ni mendakwa mereka selalu baik sangka dengan Allah Ta'ala. Wa kadzaba, sebenarnya mereka berbohong. Lau ahsanu dhann la ahsanu amal. Kalau seandainya mereka baik sangka dengan Allah Ta'ala, nescaya mereka memperbaguskan amalan. Sebenarnya mereka hanya mendakwa mereka baik sangka dengan Allah Ta'ala, tapi mereka tidak ada persiapan untuk akhirat, persiapan untuk orang kata alam yang kekal, baqar dan sebagainya. Kerana kehidupan di akhirat itu kita tahulah jauh lagi lama berbanding dengan kehidupan di dunia ini. So persiapan dia tak ada. Tapi dia kata, dia dakwa kami ni golongan yang selalu berbaik sangka dengan Allah. Kalau seandainya kita ni golongan selalu berbaik sangka dengan Allah Ta'ala, kita tidak akan selalu mempertikaikan apa saja qada dan qadar yang berlaku terhadap diri kita. Kita kena banyak bersabar dan redha di atas apa yang berlaku. Tapi sebenarnya tidak kepada golongan-golongan itu. Mereka hanya angan-angan saja. Wa kadzaba, dan mereka berbohong. La ahsanu dhann la ahsanu amal. Kalau seandainya mereka memperbaguskan zan, memperbaguskan sangkaan, nescaya mereka akan membaguskan amalan, membaikkan amalan mereka,
untuk menuju ke alam akhirat. Baik. Wa ta'ala qaluhu subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fussilat, wa zalikum zannakumul ladzi zanantum bi rabbikum adrakum fa asbahtum minal khasirin. Dan demikian itu adalah sangkaan mereka yang mereka sangka terhadap diri, terhadap Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sangkaan tadi membinasakan diri mereka sendiri. Sedangkan sangkaan tadi membinasakan diri mereka sendiri. Fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah mereka golongan orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Jadi ayat ini tuan-tuan, dia berkait dengan cerita tadi lah. Nak nyatakan pada kita tuan-tuan, adanya golongan-golongan itu. Dan kita minta lindung kepada Allah, janganlah kita termasuk dalam kumpulan yang kita dakwa kita selalu baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak membaguskan amalan kita. Kita selalu, contoh bab solat tu selalu semayang lambat-lambat kan, leka-leka kan. Kita pentingkan bab dunia, sedangkan solat kita semayang di ujung-ujung waktu, tanpa ada sebab-sebab yang munasabah. Tak? Itu salah satu bentuk lah kurang yang kata sangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, kadang-kadang bab kematian ni, kemalangan dan sebagainya, kita banyak menyalahkan takdir Allah Ta'ala, sedangkan pada orang lain tak berlaku. Kenapa asyik berlaku pada diri aku saja? Orang lain tak kena pun. Tak? Kemudian berkatalah Sa'id bin Jabir, telah berkata Sa'id bin Jabir, al-ghirrah billah ayyatamadda rajulu bil ma'siyatin wa yatamanna 'ala Allahul maghfirah. Telah berkatalah Sa'id bin Jabir, al-ghirah, mana ghirah ni? Orang yang terpedaya. Orang yang terpedaya dengan Allah Subhanahu wa taala ialah seseorang itu bahawa dia berterusan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya bercita-cita ke atas Allah Subhanahu wa taala keampunan. Ini termasuk orang-orang sikap-sikap orang terpedaya lah. Sikap terpedaya dia kata selalu terus-menerus ataupun berkekalan dalam buat dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak ada orang kata ambil perhatian pun macam mana nak taubat. Macam mana nak istighfar, macam mana nak orang kata nak buat baik dan sebagainya. Dia terus hanyut je buat benda tak elok. Wa tamani 'ala Allah wa maghfirah. Sedangkan dia hanya berangan tuan-tuan untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaedah dan cara yang digunakan masih dengan di tahap yang lama. Sikap dia masih di tahap yang lama. Masih lagi kalau bab solat tu masih kadang buat, kadang tak buat. Puasa pun tu jugalah, kadang buat, kadang tak buat. Betul tak? Silaturahim contohnya, dia suka bergaduh dengan orang. Pantang yang salah sikit kan, dia bergaduh dengan orang, akhirnya orang pun memutuskan hubungan silaturahim dengan dia kan. Orang tak nak berkawan dengan dia. Kenapa? Kerana sikap dia macam tu. Jadi kalau orang yang bersikap sangka baik yang banyak terhadap Allah SWT, jadi orang itu dia akan sudah tentu akan banyak memperbaiki amalan-amalan dia. Kadang dia kurang ilmu tuan-tuan, dia akan cari ilmu. Dia tak faham, dia akan bertanya dengan ustazah, orang-orang yang alim, ulama dan sebagainya, untuk bertanya mengatasi masalah dia. Tak ada tuan-tuan kalau seandainya berlaku suatu benda dia kekal macam tu. Contohnya kalau dalam bab kahwin, contohnya kalau seorang lelaki itu dia dah menceraikan isteri dia. Dia telah menceraikan isteri dia, tetapi masih lagi hidup bersama dengan isteri dia. Tanpa dia pergi ke mahkamah kan, buat pengakuan di mahkamah, pengesahan lepas cerai di mahkamah. Tapi masih dia hidup satu bumbung dengan isteri yang telah pun diceraikan. Nampak? Jadi dia suka hidup dalam macam tu. Sikapnya tidak berubah. Jadi macam mana tuan-tuan persiapannya untuk akhirat? Tidak ada. Baik, kemudian waqala Baqiyah bin Walid, telah berkatalah Baqiyah bin Walid, kutiba Abu Amir Al-Suri, telah dituliskan oleh Abu Amir Al-Usuri kepada sebahagian daripada kawan-kawannya. Dia kata, amma ba'du, adapun sudah tu, fa innaka, maka sungguh kau, qad asbahat ta'abul dunya bitulul umrika wa tamanni 'ala Allah al-amani bisu'i fa'alika wa inna ma tadhibul hadid al-baridan. Wassalam.
Satu hari Abu Amir Al-Suri dia menulis surat kepada kawannya, disebut dalam surat itu dengan amma ma'du, adapun sesudah itu fa'innaka, maka sesungguhnya engkau sungguh adalah engkau tadi selalu orang kata mengada-gadakan satu benda-benda yang dalam bentuk-bentuk angan dunia sajalah, dengan kamu memanjangkan minta supaya umur kamu tu panjang. Kamu selalu berangan-angan, kalau sahabat aku kamu suka berangan-angan, dan kamu minta supaya kamu kalau boleh panjang umur lah, minta panjang umur. Okay? Dan kamu hanya bercita-cita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala akan satu cita-cita, tetapi perbuatan kamu banyak benda-benda yang buruk yang kamu lakukan. Banyak benda-benda yang keji, benda-benda yang maksiat dan sebagainya, sama macam tadilah. Banyak dia buat benda-benda tak elok. Wa inna ma tadibul hadid al-baridah. Bagaimana ataupun hanya saja orang yang sempurna ini samalah seperti orang yang menempa besi yang telah pun keras. Besi yang telah keras. Ibarat dia gitulah. Berkata Abu Umair Al-Suri, dia kata sesungguhnya engkau ada di kalangan engkau ni atau di kalangan sahabat tadi, ada yang mereka ni hanya suka bersikap angan-angan dan minta supaya umur dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam masa sama mereka tidak terlepas daripada buat dosa dan juga maksiat. Malahan ada sebahagian mereka itu pula, dia kata, yang seronok pula bila buat satu benda yang tak elok, kan, minum arak ke, berzina dan sebagainya, dia seronok dengan benda-benda yang dia buat tadi. Kemudian berkatalah Abu Umair Al-Suri lagi kata, wa inna ma tadibul hadid al-baridah. Hanya saja perbuatan kamu tadi seolah-olah seperti kamu itu mengetuk ataupun menempa besi yang telah pun keras. Kan? Boleh tak kamu menempa ataupun mengetuk besi yang telah keras? Nak bentuk besi itu boleh tak? Tak boleh. Itulah ibaratnya lah. Itulah ibaratnya. Hanya orang bentuk angan-angan macam itulah. Tak mungkin tak akan boleh berlaku, kecuali lah kalau macam besi itu kita masukkan dalam dia punya relau kan, relau ataupun tempat pembakaran besi kan, dipanaskan dengan suhu yang tinggi kan, kemudian besi itu jadi merah. Bila merah tu kita keluarkan, boleh tak kita bentuk tendang? Boleh bentuk. Kita apa saja bentuk kita nak, kita boleh bentuk, dengan syarat naklah besi itu telah panas dan lembut dan sebagainya. Tapi kalau seandainya besi telah menjadi keras matu kan, kores sekorenya kan, kita nak buat macam mana pun tak boleh. Kalau kita ketuk mungkin dia akan jadi patah ke, pecah dan sebagainya. Tak boleh kita nak bentuk. Nak bentuk mestilah besi itu dalam keadaan lembut, dibakar dan sebagainya, olah kita bentuk mengikut apa yang kita nak bentukkan. Itulah kiasan yang dibuat oleh Abu Umair Al-Suri kepada sahabat-sahabatnya yang leka ni, leka ataupun lalai kan, dalam bab dunia kan, banyak angan-angan dan sebagainya. So tapi persiapannya tidak ada persiapan. So macam mana? Okey. Baik. Kemudian tuan, ada sikit lagi. Baik. Kemudian ada sikit lagi yang mungkin saya dapat tambahkan di sini, iaitu bahawa adalah Yazid Al-Qarashi yaquli nafsi, telah berkata ia kepada dirinya sendiri, waihaka ya Yazid, man za yusalli alaika ba'da maut. Kecelakaan bagi kamu wahai Yazid, siapakah nanti yang akan sembahyang terhadap diri engkau sesudah daripada engkau mati? Siapa nanti yang nak sembahyang kat kau bila engkau mati? Ini siapa kata tuan? Yazid dia cakap pada diri sendiri. Dia berkata-kata pada dirinya sendirilah. Dia bukan kata pada orang, tapi dia berkata pada diri sendiri. Ya Yazid, dia kata, man za yusalli ala anka ba'da maut. Siapa nanti kalau kau dah mati, siapa yang sembahyang kau? Man za allazi yasumu anka ba'da maut. Siapa pula yang akan menggantikan puasa kau? Kalau ada puasa-puasa kita yang tertinggal, Yazid cakap, kalau ada yang puasa Yazid ni puasa-puasa yang tertinggal waktu dia masih sihat kan, tapi dia tertinggal mungkin disebabkan dia sengaja atau tak sengaja tertinggal, maka naklah dia mengganti semula puasa itu. Jadi Yazid pun berkata pada dirinya sendiri, dia cakap pada diri sendiri, man za yasumu anka ba'da maut. Siapa nanti yang nak semayangkan kau? Dia nak puasa gantikan puasa kau, siapa? Kan?
Man zallazi yaqtadi anka rabbuka ba'dal. Dan siapa pula yang akan meminta keredaan kepada Tuhan engkau sesudah engkau mati? Kalau kau dah mati tu, siapa maksudnya nak doakan kau ni? Siapa nak doakan? Kan? Ada ahli keluarga kau nak doakan, ataupun mungkin sahabat-sahabat kita ke yang akan mendoakan kita bila kita dah mati? Inilah persoalan-persoalan yang timbul ataupun bermain-main dalam kepada Yazid Ar-Raqashi ni tadi. Sumaya qulu, kemudian dia berkata, ya Yuhannas ala tarku, wahai manusia, janganlah kamu ni menangis-nangis ataupun berteriak-teriak di atas diri kamu dengan baki-baki daripada kehidupan kamu. Man al-maut talibuhu, siapakah dia kematian yang kamu nak tuntut itu, dan kubur yang akan menjadi rumah engkau. Kubur besok akan menjadi rumah kediaman kita. Kemudian tanah besok itulah kita punya, orang kata tanah tu itulah tempat kita ni besok berbaring-baring dalam kubur tu. Kan? Tak ada dalam kubur tu tuan tilam yang empuk, katil yang cantik, yang lawa, aircon pun semua tak ada. Kalau kat rumah ni dalam dunia tu kan bilik kita, bilik tidur kita orang kata cantik, lawa, ada aircon kan, dengan tilam dia yang orang kata yang tebal, dengan bantal yang empuk dan sebagainya. Betul tak? Dengan cadar yang cantik, yang lawa dan sebagainya kan. Itulah suasana kehidupan dalam dunia ini. Tetapi bila kita mati besok, adakah benda tu akan ada dalam kubur itu? Sudah tentu jawapannya tidak ada. Kan? Kubur itulah besok akan menjadi rumah kita. Wa turab, dan tanah itulah sebagai firashuhu, ataupun kita punya cadar-cadar ataupun tilam-tilam tu itulah kita punya. Kemudian wadudu anisu, ulat-ulat. Ulat-ulat itulah kita menjadi teman-teman kita. Ulat-ulat yang makan mayat kan, itulah besok yang akan menjadi kita punya teman-teman setia kita yang dalam kubur itu. Okey. Jadi bagaimanakah mana persiapan kita? Kemudian sumayabki hatta yasbutu mughsiyan anhu. Kemudian lalu Yazid Al-Qirasi, kemudian dia pun menangis sehingga akhirnya dia pingsan. Kerana dia memikirkan tentang dengan kepala otaknya, bagaimanakah besok suasana dia besok dalam kubur tu. Kalau dia mati besok, siapa nanti besok nak yang sembahyangkan dia? Siapa nanti besok yang akan gantikan puasa dia? Kalau puasa yang tinggal, siapa yang nak gantikan puasa dia? Kemudian siapa pula nak minta keredaan kepada Allah Ta'ala besok? Nak doakan dia lah. Kan waktu kematian tu kan kita mendoakan, antara doa yang biasa kita baca, Allahumma nasruka bi fadli Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azibu hazal bait. Ya Allah Tuhanku, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad, bahawa janganlah ya Allah kau azab mayat ini. Janganlah kau azab mayat ini. Itu antara doa yang kita bacalah. Syafi'il Allah fil lahu warhamu wa'afi wa'fu Allah la tahrim ajruhu wa la tinabaru kan. Itu antara doa yang kita baca. Antara doa yang biasa dibaca juga, alla tu'aziba hazal mayit. Janganlah kau azab akan mayat ini ya Allah. Betul tak? Faham kan? Jadi disebabkan perkara tadi tuan, maka lalu Yazid Al-Qirasi pun dia menangis tuan, maka akhirnya dia pingsan. Dan lepas tu barulah dia tersedar semula. Dan ingatkan adalah apakah persiapan dia. Wallahu alam. Sudah sekadar kata perbincangan kita pada petang ini, insya-Allah. Dan saya punya tazkirah sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali kan, selang sekali dengan Ustaz Dr. Yusri. Hari Senin kan. Dulu kan setiap minggu dengan jadual baru ni ada perubahan. Jadi saya punya itu minggu yang kedua 1-3. Okey, saya punya 1-3. Sedangkan 2, 4 dan 5 itu Dr. Yusri. Okey, faham Itu saja bincang kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.